Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni masih lagi dalam tajuk yang sama di bulan Ramadan. Aku tak tahu bila aku akan endingkan cerita di bulan Ramadan ni sebab banyak sangat pengalaman aku di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya kalau di bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan ke, pengalaman aku tu tetap ada kan yang lepas-lepas. So aku akan share dengan korang. If kalau aku tak mention bulan Ramadan tu, maknanya terjadi bulan biasa. So setakat ni yang aku ingat, aku akan share dengan korang lah. Jadi, kisah hari ni yang terjadinya, nak kata seram tak sangat. Tapi peristiwa ni terjadi masa bulan Ramadan dan terjadi di dalam satu mall. Sebelum tu aku nak beritahu kalau korang tengok di video kali ni nampak macam suram sikit ke apa sebab aku tukar lighting. So, dia nampak macam terang sangat kot. Ke terang sangat ke? Ni aku just try je lighting ni. Seandainya korang rasa macam tak best lah, terlalu terang lah, macam sakit mata ke apa ke, aku back to normal balik lah. So, ni aku saja je try, okay? Jadi kisah yang aku akan cerita kat korang ni terjadi waktu tu aku dekat mall. Masa tu aku nak pergi tengok wayang di bulan puasa. Tapi kejadian yang aku nak share dengan korang ni bukan dekat panggung wayang tau, dekat dalam mall tu. Okay, masa tu aku ambil tiket midnight. Okay, jadi lepas je habis wayang, macam biasalah kalau mall kan dah tutup. Semua orang yang dah tengok wayang tu nak keluar, mesti akan lalu dekat jalan yang satu tempat je dia buka kat dalam mall tu. Dan pada masa tu juga terjadi peristiwa di mana kita tak tahu mana pintu yang buka untuk kita keluar daripada mall tu. Jadi ramai-ramai ni yang mana yang tak pernah tahulah, mungkin yang selalu datang dekat mall tu dia dah biasa tahu, dia tahulah kat mana jalan keluar. So adalah aku dengan beberapa orang lagi yang tak kenal ni, stranger ni, yang kita orang jalan sama-sama. Aku masa tu pergi dengan kawan. Tapi ada sekali orang lain ni yang tak kenal tu keluar sekali ni, dia orang ni ikut sebab kita orang depan sekali. So dia pun ikut lah turun berender-render semua kan. Okay, lepas tu kejadian ni terjadi masa tu keluar lorong daripada tempat wayang tu kan gelap je kan, sunyi. Lepas tu sampailah kat keluar mall pun kan kedai-kedai semua dah tutup. Masa tu memang agak sedikit seram sebab keadaan kat situ, okey, yang ni tertutup, yang ni tertutup, yang ni tertutup. Nak buka pintu keluar yang ni pun kunci. Jadi kita orang tak tahu, nak tanya ke orang tak tahu. Security tak ada kat dalam tu masa tu. So aku pun pergilah dengan kawan aku ni kat satu pintu yang terbuka ni, memang turun ke bawah. Tetapi jalan dia tu gelap sangat-sangat. Dia bukan gelap macam tak ada lampu, dia ada lampu tapi suram. Faham tak? Lepas tu bila kita orang jalan kat situ, bila bercakap memang bergema and dengar. Dia ada lorong. Aku tak tahu if korang tahu ke tak mall ni kat mana. Aku malas mention. So lorong dia jauh sangat, gelap. Umpama macam korang masuk kat lorong macam nak pergi penjara tau. Gelap. Cara aku cakap macam aku pernah masuk penjara pula. Tak, macam aku tengok kat TV kan, ada lorong-lorong kecil macam tu kan, nak pergi penjara kan. Macam tu lah lorong dia. Sampai hujung tu kan, baru ada satu lagi pintu untuk keluar. Jadi bukan pintu keluar lagi tau. Bila buka pintu tu, dia ada tangga dan tangga tu tak ada penghujung. So aku dengan kawan aku dengan yang lain yang ikut ni semua, kita orang ingat kan yang tangga tu turun. Adalah jalan dia. Rupa-rupanya tangga tu turun, dia akan terus pergi ke kapak bawah tu. So kita pun macam imagine, okay tak apa, kalau kat turun ni mesti ada step by step kan, maksudnya kapak pertama, kedua. Tapi tak ada, dia tak ada pintu. So dia turun sampai bawah, terus kapak kat bawah tu kan. Jadi yang lain ni semua ikut. Tapi setelah terjadi satu peristiwa ni, yang lain ni tak ikut dan diorang semua undur pergi balik. Aku tak tahu sekiranya apa yang aku cerita sekarang ni ada di antara yang tonton video aku ni yang ada waktu kejadian tu, yang dah pernah lalui and mungkin dia ingat tapi dia tak cam aku kan, tapi dia ingatlah peristiwa tu. Inilah dia kisah yang terjadi, di mana sampai kat bawah tu aku jumpa seorang pakcik security ni. And then aku cakap kat dia, "Pakcik, tuan-puan tanyalah, kita orang ni sesat ni, keluar daripada wayang, tak tahu nak keluar kat mana, nak pergi kapak." Lepas tu pakcik tu dia cakap macam, mula-mula dia macam tengok aku macam ni. Lepas tu dia kata, "Bawah." Dia tu kan. Lepas tu aku nampak lah pakcik tu macam misteri kan. Lepas tu kawan aku ni macam dah diam. Lepas tu kan, yang lain tu turun juga, satu floor ke bawah tu kan, diorang semua naik ke atas. So ramai-ramai ni semua naik ke atas tau. Macam dia macam laju-laju, dia macam berlari. Lepas tu ada yang kata, "Weh, cepat." Betul. Takut apa semua, macam bising kan. Memang riuh sangat waktu tu sebab yang ikut sekali tu ada yang pasangan, ada yang suami isteri kot, ada yang muda. Tak silap aku dalam lebih 10 orang jugalah yang ikut aku dengan kawan aku turun ke tangga tu. Jadi bila diorang dah berlari macam tu, aku pun jadi macam berdebar-debar. Macam, asal kenapa diorang semua lari kan? Mungkin bawah tak ada apa-apa ke? Sebab diorang turun dulu sebelum aku turun tau. Lepas aku tanya kat, dekat seorang pakcik tu. Jadi
bila diorang naik, kita orang tak berani lah. Aku dengan kawan aku tak berani. Sebab kita orang perempuan kan. Kita orang tak berani nak turun ke bawah tu lagi. Jadi naik ke atas. Lepas tu pakcik tu dia macam duduk diam je. Sambil dia duduk diam tu, dia pegang torchlight. Lepas tu dia macam tangan dia gerak-gerak macam tu kan. Okay, aku pun berlari lah naik ke atas. Lepas tu selang dia tangga dia macam ni. Aku nak cakap, okay, korang mesti akan dengar, takkanlah mall tu jauh ke bawah sangat. Tak, dia punya tangga turun tu kecil, sempit tau. Macam bukan satu floor. Macam maknanya kalau turun satu tangga tu bukan yang seumpama macam dekat dalam mall kita naik escalator, okay, ground floor, lepas tu first floor, second floor semua. Tak, dia punya tangga tu kan, tangga dia yang rendah-rendah rapat-rapat, lepas tu corner sikit turun tangga lagi. Tangga yang padat tau. Maksudnya mungkin satu floor tu dia dah ada 3 turun. Dia dah turun 3 tapi tangga tu nampak banyak. Tu yang bila aku cakap bila kita orang turun tu dia macam tak ada penghujung. Tangga tu macam banyak sangat-sangat. Padahal bukan dia menunjukkan bangunan tu tinggi ke apa, tapi sebabkan lorong nak ke kapak tu kecil. Dia macam ada satu lorong tangga yang sempit, mungkin emergency tangga ke tak tahulah kan. Okey, lepas tu kan dah kita orang dah naik balik, lepas tak berani nak turun ke bawah tu. Selang dalam 2 pusingan tangga, aku dah naik dekat atas tu. Yang lain tu memang dah laju ke atas tau. Aku dengan kawan aku ni tiba-tiba nampak pakcik tadi tu. Pakcik yang tadi kat bawah tu tiba-tiba ada kat atas tu tau. Masa tu kan dia macam tengah macam nak lock satu pintu tu. Pintu tu kecil je. Dia tak nampak pun macam pintu exit untuk ke kapak tau. Lepas tu aku tengok dia lagi, cepat ya pakcik naik. Aku macam tu kan. Macam masa tu aku tak terlintas pun. Macam logik ke bila masa pula dia lintas, kami yang naik dulu kan. Aku macam tak terfikir benda tu. Aku just cakap macam tu sebab dengan mengah kan. Lepas tu pakcik tu berpandang. Pakcik tu pandang, tiba-tiba dia senyum macam sebelah dia macam macam tu kan. Lepas tu aku dah macam, ya selain macam ni pakcik ni kan. Risau lah sebab kita orang pun perempuan. So aku turun lari, cepat aku ngajak kawan aku, okay lari lah. Aku berdua je tau. Lepas tu kita orang lari naik terus sampailah pintu asal yang tadi kita orang masuk. Luar daripada kawasan tangga-tangga tadi tu, jalan balik street kat jalan yang sepi tadi yang aku cakap macam penjara tu kan. Jalan kat situ, kita orang jalan sampailah kat ujung tu. Sebelum nak masuk balik dekat dalam mall tu, ada satu pintu kecil. Pintu tu aku tak tahu pintu apa, tapi waktu lalu macam aku melintas dekat pintu tu, sejuk, sangat sejuk. Rasa macam dekat dalam peti ais tau. Memang sejuk. Memang terasa bila melintasi pintu tu. Lepas tu aku cakap, ni pintu apa kan? Lepas tu aku tengok macam tu lah. Lepas tu kawan aku cakap, cepatlah. Lepas tu aku pun jalan sampai dekat ujung nak pergi corner yang nak masuk balik dekat dalam mall yang sebenar tu. Aku pun toleh ke belakang. Bila aku toleh ke belakang, aku nampak pakcik tadi tu. Dia dah tak, macam ni, dia memang tak nampak kepala dia. Nampak dia punya badan separuh ni je. Kepala dia pegang. Yang tu memang aku nampak real. Masa tu aku memang sangat-sangat terkejut. Jantung aku rasa macam nak tercabut. Sebab masa dia pegang kepala tu kan, dia bukan pegang macam pegang biasa tau. Kiranya kau nampak satu lembaga jemaah yang tak ada kepala. Lepas tu kepala tu kan dia pegang macam pegang helmet. Yang biasa orang pegang helmet macam tu kan. Dia pegang macam tu. Lepas tu aku tengok macam tu, ya Allah weh, hantu lari. Aku terus jerit macam tu kan. Kawan aku ni lagi takut lah. Terus aku keluar tu, terjatuh dekat depan pintu. Bila buka je pintu nak ke mall tu, aku terjatuh. Kawan aku pun terkejut. Weh, kau okey tak, bangun kan? Macam tu kelam kabut. Lepas tu kat dalam mall tu adalah beberapa orang yang tengah tunggu. Tak tahulah tunggu apa ke, dekat bahagian nak ke wayang tu lah. Lepas tu dia orang tengok. Lepas tu aku macam terkejut. Weh, takut. Lepas tu pintu tu nak tertutup. Lepas kawan aku dah masuk, pintu tu nak tertutup. Pakcik tu boleh golekkan kepala dia tu tau. Macam baling bowling macam tu ke arah aku. Aku memang jerit sampai aku tertutup macam tu muka aku. Lepas tu kawan aku faham lah maksud dia kan. Jadi aku pun terus bangun cepat-cepat, kita orang berlari keluar. Pusing. Last kita nampak ada satu pasangan ni. Dia turun keluar, dia jumpa jalan. Rupanya jalan yang dibuka untuk nak keluar ke bahagian kapak ataupun kat bahagian keluar mall tu kecil je. Ada satu pintu kecil je yang memang payah nak nampak. Yang kita orang expect pintu besar-besar, rupanya pintu kecil je. Barulah kita orang keluar daripada mall tu. Okey, cerita dia belum habis lagi tau. Bila dah keluar daripada mall tu, jadi kereta kita orang parking dekat belah belakang. So kita orang keluar ni belah depan. Memang jauh jugalah nak kena tawaf dulu mall tu kan. So aku dengan kawan aku ni berjalan lah slow-slow kan. Jalan slow kot tepi tu. Adalah kat situ ada orang lepak lagi. Lepas tu adalah staff-staff yang baru closing kedai-kedai makan kat dalam mall tu. Jadi bila kita orang jalan-jalan kat situ, maknanya ada
ada orang jugalah dekat sekeliling situ kan. So aku macam dah diam. Kawan aku macam pelik kan, tapi dia tak nak tanya sebab dia tahu kalau dia tanya aku cerita on the spot, dia pun takut. So kita orang diam je sepanjang jalan tu sampai dekat ujung mall tu, kira macam dah ujung bangunan, ujung dia. Lepas tu kat sini dah terbuka tempat-tempat parking. Sampai dekat situ kan, tiba-tiba ada satu jemaah ni, dia lalu kat depan kita orang ni, dia tolak troli shopping tu kan. Dia tolak troli shopping tu, dia letak parking kat situ. Lepas tu dia duduk mengeras, macam dia pegang troli tu kan, dia keras macam ni. Aku ingatkan aku je yang nampak. Lepas tu kawan aku pun nampak. Kawan aku cakap, sudah, apa ni, tiba-tiba macam ni kan. Kawan aku cakap tu. Lepas tu aku cakap, entah, tak ada apa kot. Sebab dia pakai gaun putih tau. Dia macam pakai, bukan gaun, dress kot. Tapi dress dia tu macam skirt dia tu macam kembang sikit lah. Lepas tu aku pun macam tak ada, jom lah. Lepas tu sebab kereta kita orang belah belakang situ kan, belah tepi tu. Jadi macam nak kena jalan jugalah. Lepas je daripada bangunan mall tu kat sini, perempuan yang tadi tu tolak troli tu, dia tolak sampai kat sini. Tiba-tiba dia berhenti, dia mengeras, dia pegang troli macam tu. Lepas tu dia tunduk kepala dia macam tu. Rambut dia macam panjang tak panjang jugalah sampai pada sini. Lepas tu dia buat macam tu kan. Jadi bila dia keras kat situ, itu yang kita orang macam terkejut. Sebab kenapa tiba-tiba dia berhenti dan kenapa tiba-tiba gaya dia macam tu kan. Macam sesuatu lah. Tapi kami pun buat macam tak tahu je. Aku pun mula-mula aku ingat jemaah lah. Sebab aku rasa macam ni jemaah kot. Aku buat macam aku terdetik kat dalam hati. Tiba-tiba kawan aku cakap, sudah, kenapa pula tu. Bila kawan aku cakap macam tu, aku baru notice, maknanya memang kawan aku nampak so manusia kot. So kita pun jalan sampai kat situ. Kawan aku dah buka lock kereta, nak buka pintu tu kan. Tiba-tiba troli tu bergerak sendiri tanpa ada perempuan tadi tu. Troli yang perempuan tu tolak tadi tu, dia bergerak laju gelongsor sampai dekat satu, ada bumper kat situ. Dia terberhenti kat situ kan. Dia dah macam nak naik, dia terberhenti dulu sebab stuck dekat bumper tu. Lepas tu tiba-tiba dia macam nak naik, tiba-tiba dia terundur balik. Dan dia terundur balik tu ke belakang jarak dalam beberapa juga. Maksudnya macam mustahil benda tu gerak sendiri, orang tolak. Lepas tu aku macam terkejut. Aku tengok je. Rupanya kawan aku pun nampak yang bergerak tu. Lepas tu aku tanya kat kawan aku separuh jalan lepas kita nak gerak balik tu lah. Aku tanya kat kawan aku, kau tadi kau nampak troli tadi tu, kau perasan tak waktu dia nak? Memang aku dah pasal awal lah. Sebab tu aku kata sudah tu, kenapa pula tu. Rupanya dia tak nampak perempuan tu. Dia nampak troli bergerak sahaja. So aku yang pada awal ni nampak dulu perempuan tu, lepas tu baru aku nampak troli sahaja. So kawan aku ni dia nampak troli sahaja. Jadi kat situ aku macam okay, tak apa kan. Tapi setidak-tidaknya dia pun kena juga. Maksudnya dia pun nampak juga troli tu bergerak. So memang benda tu mengacau. Lepas pada peristiwa tu, masa kita orang perjalanan lagi tu, masih lagi belum sampai rumah, lepas balik pada mall tu, on the way tu kita orang berhenti kat satu kedai ni. Kawan aku nak beli air macam nak bungkus kan, bawa balik. Lepas tu berhenti kat kedai tu, dia bungkus semua, masuk kereta. Lepas tu masa nak jalan tu kan, tiba-tiba aku nampak macam ada orang jalan tau daripada kat depan tu. Dia macam jalan laju sangat ke arah kami lah. Lepas tu kawan aku ni nak keluar daripada parking kat side tu. Dia nak keluar macam ni. Jadi bila orang tu laju macam tu, dia macam terberhenti lah kan. Lepas tu kawan aku cakap, lah pakcik ni kan, apa benda lah jalan laju-laju macam ni. Lepas tu aku pun tengok. Bila aku tengok kan, pakcik tu muka sebiji macam muka security dekat mall tadi tu. Lepas tu aku macam terkejut. Lepas tu aku cakap, kau nampak juga ke? Macam apa tak nampaknya? Orang nak keluar kereta pun dia sibuk lah nak jalan laju macam tu. Kalau aku langgar tadi, kawan aku macam bising lah. Lepas tu aku nampak, maknanya kawan aku nampak dia normal je. Tak, macam maknanya kawan aku ingat itu manusia tau. Dia macam tak nampak sesuatu pun. Dan aku tak tahu itu sebenarnya manusia ke apa. Tapi macam mustahil lah manusia. Sebab muka dia sebiji macam pakcik security tadi yang cabut kepala tu tau. Tapi dia tak adalah cabut kepala dia. Pula pada kejadian yang seterusnya ni, aku waktu macam terkejut. Aku cakap, apa hal dia mengganggu-ganggu ni? Cukup kat mall tadi dah lah. Kenapa nak ikut sampai ke perjalanan ni kan? Tapi aku tak ada nak cakap. Aku macam terdetik macam tu je lah. Aku pun diam. Lepas tu kawan aku cakap, kau okey tak? Lepas tu aku cakap okey. Lepas tu tadi apa sadu yang jatuh tadi tu semua. Tak apa. Jangan cerita. Kawan aku cakap tu kan. Tak apa, nanti dah sampai, nanti baru cerita kan. Lepas tu aku pun nantilah tengok bila-bila aku rasa aku nak cerita baru aku cerita. Aku tak ready lah. Aku macam tu kan. Okey. Lepas tu bila dah balik rumah, masa tu aku dah settle semua, nak mandi, nak tidur malam tu kan. Tiba-tiba kan kat rumah aku pula ada bunyi. Dia macam bunyi orang main. Tahu tak orang main apa benda tu? Decoder. Orang main yang ni apa? Seruling Aku tak tahu benda apa tu. Ikut. Bunyi tu kuat sangat-sangat dan membuatkan aku terbangun. Aku belum tidur. Aku macam baru nak get ready tidur. Bila aku dah terduduk macam tu dekat katil kan, aku macam terfikir, mana datang bunyi tu Sebab dia bunyi macam kuat gila. Seumpama dia dekat betul-betul kat luar bilik aku tau. Sebab bilik aku tu memang tepi tu tingkap. Memang rasa macam benda tu berada betul-betul kat tingkap bilik aku. Jadi aku kata, siapa pula nak mengacau ni kan? Tapi tak berani nak pergi keluar. Lepas tu aku terjaga tu, aku cakap, tak apalah.
Sambung lah. Jadi bila aku sambung balik nak tidur tu, baru nak start nak tidur tu, bunyi makin kuat dan dia ada sekali dengan ketukan. Contoh dia macam ni contoh dia bunyi ni. Lepas tu macam tok macam diketuk benda tu dekat tingkap bilik aku tu. Lepas tu aku macam, apa ni kan? Masa tu aku tidur seorang-seorang sebab member yang tidur sekali dengan aku tu dia kerja. Jadi aku macam, kenapa? Dia tak selesa je. Aku pun bangun pergi kat ruang tamu. Pergi kat ruang tamu memang dah sunyi lah sebab member lain dah tidur. Lepas tu aku pun pergi toilet. Masa aku nak pergi toilet tu, nak kencing apa semua tu, toilet aku ni pun boleh dengar bunyi kat luar tau. Lepas tu dengar bunyi kucing. Macam miau macam tu. Aku pun macam ada kucing ke kan. Aku pun pergi gatal nak pergi kat dapur. Masa aku pergi kat dapur, aku pernah cerita kot, dapur aku ni pintu belakang dia tu atas tu jaring-jaring, so kita boleh nampak keadaan kat luar. Jadi masa aku pergi kat luar tu, aku pergi kat dapur tu, aku nak pergi kat sinki macam tu, tiba-tiba tu kan aku nampak ada tangan daripada atas dekat bahagian yang lubang-lubang tu kan, ada tangan macam berpaut kat situ. Tapi tangan tu macam tangan kulit yang gelap tau. Macam dia tak cerah lah. Tapi dia tak nampak teruk ke kuku panjang ke apa semua, tak ada. Tapi satu tangan je. Lepas tu aku macam terkejut. Siapa tu? Aku cakap kan. Lepas tu bila aku tinta tak nampak apa-apa. Memang tak ada apa-apa pun. Lepas tu aku pun sambung tidur. Masa aku sambung tidur tu memang meracau sikit lah malam tu. Sebab aku mimpi pelik-pelik. Aku tak ingat dah aku mimpi apa. Tapi memang rasa macam tak selesa. Mungkin sebabkan kejadian yang terjadi kat mall tu. Dan waktu aku bangun sahur pula. Pukul 5 kot sebab aku lewat. Aku bangun sahur tu. Tapi aku memang tak masak. Aku tak buat apa-apa. Aku pergi kat dapur. Aku ambil air. Aku buat air. Lepas tu aku makan kurma je. Okay, masa pagi tu dalam pukul 4 macam tu lah, ada lagi bunyi seruling. Bunyi benda tu. Lepas tu bila nak pergi basuh cawan dekat dapur tu, aku terdengar macam orang ketuk lagi. Sampai habis lepas subuh tu, esok tu pula barulah tak ada gangguan yang datang. Lepas beberapa lama dah peristiwa tu berlaku, aku borak-borak cerita dengan seorang kawan aku ni. Kawan aku ni boleh tahan orang lama juga kat kawasan tu. Lepas tu dia pun ada cerita lah. Dia kata mall tu sebenarnya ada beberapa orang tahu je mall tu memang sebenarnya agak seram juga, macam sebab ada kes ke wallahu alam. Tapi based on apa yang orang cerita, dia kata kat situ pun pernah ada orang buat paranormal. Aku tak tahu korang tahu ke tak mall ni, tapi itulah dia kisah dia. Aku tak nak bagi tahu lah kat mana, kat negeri mana ke apa semua. Cukup aku sekadar cerita je. Bukan aku nak suruh korang buat paranormal ke apa ke. So aku memang takkan mention lah. Kalau korang tanya pun aku takkan bagi tahu. Cuma itulah dia kenangan aku masa dekat mall tu. So berbalik pada cerita yang kawan aku cerita tu, ada someone yang aku kata memang dah biasa kat tempat tu. Dia kata memang ada kisah. Dan dia ada cerita kat aku, ada kisah dia di mana pernah jadi kejadian bergaduh dekat mall tu. Lepas tu diorang bergaduh pun lepas habis tengok wayang. Lepas tu macam mana gaduh-gaduh bertumbuk-tumbuk macam mana. Lepas tu waktu nak keluar daripada mall tu, someone tu kena langgar ke, kena pukul ke, aku tak ingat lah cerita yang dia cerita kat aku tu. Tapi kiranya pernah ada jadi kes. So orang faham, orang percaya macam benda tu terjadi disebabkan kejadian tu lah, disebabkan pernah ada nyawa yang diragut kat situ, membuatkan mall tu macam tu ada gangguan apa semua. Kalau siapa yang tengok cerita-cerita midnight apa semua kan, memang akan kena gangguan lah, tak banyak sikit. Tu based on apa yang member aku cerita lah. Tapi bagi aku sebenarnya tu tak ada terkait pun. Sebab kalau nak kirakan gangguan ni, kalau betul-betul dia nak mengusik, walaupun kamu tak pernah nampak pun, kalau dia nak mengusik dengan izin Allah, kamu nampak, still akan nampak juga. Tak perlu sampai ada kes kejadian pembunuhan ke apa. Tapi tak mustahil juga sekiranya ada kes-kes sebegitu dan membuatkan jin-jin tu nak menyamar lagi seronok, mengacau ke, tak mustahil kan. Semuanya dengan izin Allah. Cuma apa yang aku mampu cakap, setiap gangguan-gangguan yang terjadi ni, kita kena positifkan diri kita. Even takut macam mana pun. Macam aku sendiri kan, walaupun aku nampak, walaupun kalau korang ikut ke cerita, kalau korang kat tempat aku nampak jemaah yang tak ada kepala, lepas tu dia pegang, lepas tu dia golek kan, memang benda tu nonsense kalau kau tak takut tau. Dia macam benda tu walaupun iman kau kuat pun, rupa yang kau tak pernah nampak selama hidup kau ni, tiba-tiba kau nampak abnormal, maksudnya sesuatu yang tak pernah terjadi, mestilah korang seram. Kalau kata bukan jelmaan pun, kalau kata manusia sebenar, tiba-tiba dia ambil pisau, dia kelar kepala dia kat depan korang kan, of course korang akan terkejut. So benda tu tak mustahil kan. Memang aku terkejut, aku takut.
takut. Tapi bila aku dah takut tu, aku selalu sedarkan diri aku, ya Allah ya Tuhan, positifkan diri aku, ini semua gangguan. Dia hanya nak mengganggu, nak mengusik kita sahaja. Kebalkan hati, semoga tak ada apa-apa yang terjadi kat aku. Aku selalu macam memohon semoga aku dilindungi, tak ada benda yang memudaratkan aku. Itu pun aku dah sangat-sangat bersyukur tau, sebab dia tak mengacau yang orang kata sampai tahap gila-gila. Sebab tu kan, bila orang cakap hantu boleh sampai membunuh apa semua kan, patut orang kata tu semua mengarut apa semua, dia memang betul lah. Tak ada istilah pun hantu boleh membunuh kita. Tapi kenapa yang membuat ke orang kadang-kadang terjun bangunan lah, lepas tu jadi hysteria sampai tak betul apa semua, tu semua sebab emosi tau. Kita, jiwa kita, kepala otak kita yang berfikir macam tu, kita yang kontrol. Yes, dia mengacau, kau terkejut, lepas tu kau sakit jantung, kau meninggal. Dengan izin Allah, kau meninggal dengan cara macam tu. Bukannya dia sakit, kau tahu tak, dia lepas nampak hantu tu, dia terus meninggal, hantu tu membunuh. Tak ada istilah macam tu. So korang tak boleh terlalu obses dengan benda-benda macam ni. Sebab benda-benda ni macam umpama macam sampingan dalam hidup kita. Sebab dia pun hidup juga, tapi dia dalam alam dia, kita dalam alam kita. Tapi kita ni sebagai manusia, sebab tu kita ada pegangan. Sebab kalau orang Islam kita ada pegangan, di mana kita kena berpandu kat Al-Quran kan, hadis. Jadi kita kena tahu kat mana kita punya arah tuju tu. Jadi janganlah kita terlalu takut, dan janganlah kita terlalu berani. So memang kat mana pun kita memang memohon pada Allah. Jadi tak perlulah kita terlalu macam orang kata apa, berfikir-fikir. Sebab aku banyak orang kata kat aku kan, kadang-kadang aku terima soalan macam ni, sis, betul ke si boleh nampak ni? Sis tak takut ke? Sis macam relax apa semua, mustahil apa semua. Lepas tu adalah orang banding, macam dia kata adalah kenalan dia ni dah sampai tak betul sebab selalu nampak apa semua. Faham tak? Sekarang ni kita kena macam ni cakap, ya, ujian tu datang kat kita. So kita ni kena kontrol ketakutan kita tu. Sebab setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dia. Macam aku sendiri kan, macam aku dah pernah pergi berawat apa semua. Tapi walaupun aku merawat, aku tutup macam konon-kononnya orang nak tutup mata aku ke apa, aku still nampak kan. Jadi nak ceritakan, apa yang kita nak buat daripada kita terus berduka, sedih, ketakutan, hilang kebahagiaan dalam hidup, lebih baik kita cari jalan untuk kita teruskan hidup dengan cara kita sendiri. Maksudnya dengan cara untuk kita bahagiakan diri kita sendiri tanpa gangguan-gangguan yang kita rasa boleh memudaratkan diri kita. Itu yang aku buat. Sebab tu bila aku terima soalan-soalan macam tu, aku kadang-kadang tak tahu nak jawab apa. Sebab bila aku jawab macam ni, orang kata aku riak pula. Jadi itulah dia kisah dia yang terjadi. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan, kesilapan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.